Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana limpah kurnianya kesihatan yang diberikan, kesempatan dapat kita bertemu pada tengah hari ini untuk sama kita menghayati perjuangan Rasulullah SAW. Dan apa yang akan ditekankan pada pagi ini, pada tengah hari ini adalah berkaitan tentang dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Nur Anisha. Ya, terima kasih kerana hadir tengah hari ini. Jangan biarkan saya keseorangan, tolong share video ni kepada teman yang lain. Boleh? Dan share tu tolonglah bagi komen apa yang mulia Raja Muslim ni, Nuria Majidin, jangan bagi saya rasa keseorangan. Terima kasih Cikgu Rohaya, dah cuti sekolah ya Cikgu Rohaya ya. Rohana Abdullah, terima kasih semua Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Jesse Bola, Zularin, ahlan wa sahlan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Suhaili Wati Abdul Hamid. Ya, dekat Insta pun ada, dekat Zazan, dekat Facebook saya pun ada. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Nasrul Mahmudah, ya, bagi tengah hari ni tengah ada rehat, mungkin yang berpuasa, yang tak puasa, bolehlah sesama kita mendengar kuliah ni. Moga-moga ada peringatan untuk kita sesama Zainal Abidin, Umi Aini, menghayati perjuangan Rasulullah SAW dan dakwah yang mulia Raja Rozin. Terima kasih. Jangan biar saya seorangan ya. Angelina, tolong share dan juga bagi komen menarik, kata yang baik ataupun diam saja. Muhammad Faizal, ahlan wa sahlan. Nurizan Izan, ahlan wa sahlan ya. Muhammad, ahlan wa sahlan. Sabaria di KJ, barakallahu fikum. Tengah ini saya nak bawa buku ni berkaitan dengan ensiklopedia sirah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan, kelahiran sampai kepada kewafatan. Ahlan wa sahlan ya. Bagi tuan-tuan yang inginkan buku ni, boleh dapatkan daripada www.tagbiru.com.my. Yang minat untuk jadi dropshipper pun ada hadiah yang menarik yang kami sediakan. Di Lahani. Yalah, maklumlah kadang ibu kita, makcik kita tak pandai nak gunakan online kan. Kita boleh jadi ejen dropshipper. Tolong sampaikan buku ni. Mempelajari sirah Nabi ni sebenarnya satu benda yang wajib, supaya generasi umat Islam kenal siapakah yang paling banyak jasa kepada kita. Ayah ibu kita banyak jasa, tapi Rasulullah lebih banyak lagi jasa kepada kita ya. Dan menariknya, buku ni kami susunkan secara chapter-chapter. Ini adalah hasil buat tangan saya dengan sahabat baik saya, Ustaz Muhammad Wahid. Pendekatannya mudah untuk santai, faham, ibrah, berwarna lagi, tengok Alhamdulillah. Baik, ini kita buka muka 42, dakwah cara Rasulullah SAW. Taufiq Azwan ya. Berdakwah secara terbuka ni kita dapat lihat bagaimana strategi Nabi SAW dalam berdakwah. Al-amru la yatimu fawdawiyan. Perkara ini tak berlaku secara apa dipanggil sebagai haywire. Dalam perjuangan mesti ada strategi. Semua benda ada strategi. Kita kalau cakap benda yang tepat tapi waktunya tidak kena dengan seseorang, mungkin dia akan tak senang dengan kita, terluka perasaannya. Tapi bila kita nak cakap tu, kita makan dulu, duduk sembang dahulu, puji dahulu. Ini pendekatan, maknanya strategi kita. Walaupun kepada isteri, kepada anak-anak perlukan strategi kan tuan-tuan. Jadi inilah dia cara Rasulullah SAW berdakwah kepada madu'u. Tengok jadi berdakwah secara terbuka. Selepas melakukan dakwah secara rahsia, akhirnya Nabi SAW diperintahkan untuk menzahirkan dakwah itu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sampaikan peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Oleh hal yang demikian, langkah pertama yang dilakukan Nabi selepas turunnya ayat ini ialah memanggil dan mengumpulkan Bani Hashim. Bani Hashim pun datang bersama beberapa orang dari Bani Muttalib bin Abdul Manaf. Jumlah mereka 45 orang. Walau bagaimanapun, sebelum sempat Nabi SAW mulakan ucapannya, Abu Lahab terlebih dahulu telah berkata, mereka inilah bapa-bapa saudaramu dan sepupu-sepupumu. Maka cakapkanlah, tinggalkanlah mereka yang masih kecil. Ketahuilah bahawa bukan semua kaum di tanah Arab yang akan terpedaya untuk hadir. Aku lebih layak mendengarnya daripadamu. Cukup kamu bicarakan hal ini kepada anak cucu datuk nenekmu. Kalau kamu buat begitu, lebih mudah bagi mereka daripada maksa seluruh keturunan Quraisy dan orang-orang Arab yang lain datang mendengar daripadamu. Aku lihat tidak ada seorang pun yang bawa adik-beradiknya sebenarnya yang aku bawa sekarang. Bila mendengar kata-kata itu, Nabi pun terdiam. Walaupun demikian, baginda tetap tidak putus asa. Baginda memanggil mereka buat kali kedua pula. Dalam pertemuan pada kali itu, Nabi SAW telah mengucapkan, segala puji bagi Allah, aku mujinya, mohon pertolongan kepadanya
juga aku beriman kepadanya dan aku berserah kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang semua melainkan Allah, yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Selanjutnya baginda meneruskan ucapan, sungguhnya orang yang menitis jalan ini tidak pernah dituduh bohong oleh dari keluarganya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, bahawasanya aku ni utusan daripada Allah kepada kalian khususnya dan kepada semua umat manusia umumnya. Demi Allah, kamu pasti mati sebagaimana kamu pasti tidur. Kamu juga pasti akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit dari tidur. Juga pastinya kamu akan dihisap berdasarkan apa yang telah kamu lakukan. Balasannya sama di syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya. Sebenarnya berkatalah Abu Lahab, berkatalah Abu Talib, sungguhnya kami suka untuk membantu menerima nasihatmu serta percayai berita yang kau sampaikan. Mereka ni bahawa saudaramu selalu kumpul, mereka lah aku seorang mereka. Akan tapi akulah yang paling segera menyahut apa yang kamu sukai. Maka laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan sentiasa menjaga dan mempertahankanmu. Akan tetapi diriku sendiri masih belum terasa untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Abu Talib, pakcik Nabi ini, berusaha untuk mempertahankan Rasulullah kerana meyakini ancaman yang akan dialami oleh baginda kerana seruan yang dilakukan itu, tuan-tuan. Ustaz Zanulis, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Zanulis kerana rajin menyalin doa, nota dan sebagainya. Bagi tuan-tuan yang ingin doa-doa yang kita pelajari dan kuliah-kuliah ni, tolong hadir dalam Telegram sahabat Ustaz Azan. Ada banyak bahan yang dikongsikan kat situ. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Tolong share pada teman-teman kita yang lain tau. Jangan biarkan Majlis Ilmu ni berlalu begitu saja. Hari ni orang share, kongsi benda-benda kemungkaran cukup banyak. Kita yang berada di Majlis Ilmu ni tolong sampaikan Majlis Ilmu. Kenapa? Zaman hari ni iman orang macam kulit bawang, tuan-tuan. Pagi beriman, petang tidak beriman. Pagi esok beriman, petang pula tak beriman. Petang beriman, pagi esok tak beriman. Inilah keadaan manusia pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan baca sirah Nabi ni membuatkan kita makin kenal kepada Nabi SAW, kenal, membawa kepada cinta. Cinta membuatkan suburnya iman kita kepada Allah SWT. Tiba-tiba mencelahlah seorang lelaki yang kacak, namanya Abu Lahab. Pakcik Nabi juga ni, adik kepada Abu Talib. Dia mengatakan, demi Allah, ini merupakan satu perkara yang buruk. Halanglah dia sebelum dia mempengaruhi orang lain. Abu Talib berkata, demi Allah, kami akan pertahankannya selagi hayat di kandung badan. Tengok, walaupun adik-beradik daripada ayah ibu yang sama, tetapi direction masing-masing berbeza. Apa nak buat? Seorang mempertahankan Nabi bermati-matian, seorang menyerang Nabi habis-habisan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang Nabi SAW alami. Setelah mendapat jaminan perlindungan daripada Abu Talib, Nabi pun berdiri puncak Safa dan berkata, wahai sekalian manusia. Maka berkumpullah anak pinak Quraisy. Seterusnya baginda menyeru kepada Tauhid dengan risalah Allah SWT untuk kebahagiaan keselamatan mereka di akhirat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata, lama nazalat hadhil ayah wa anzil asyirataka al-aqrabin wa rahataka minhumul mukhlasin kharaja Rasulullah SAW hatta sa'ida safa fahatafa ya sabaha faqalu man hazal ladzi yahtif qalu Muhammadun wajta'u ilayhi faqala ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan ya bani Abdi Manaf ya bani Abdul Muttalib wajta'u ilayhi faqala ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi safi hadzal jabal akuntum musaddiqi qalu ma jarrabna alayka kadhiba قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وقد تب. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata, ketika turunnya ayat dan serulah kaum keluargamu yang dekat, maka keluar Rasulullah menaiki bukit Safa dan baginda telah pun memanggil sekalian orang-orang Arab dengan berkata, mereka tertanya-tanya, siapakah itu? Kemudian mereka berkumpul di hadapan Nabi. Soal baginda, bagaimana pendapatmu jika aku katakan ada seangkatan musuh akan keluar menyerang kamu dari balik gunung ini? Adakah kamu mempercayai aku? Mereka menjawab, kami tak pernah dengar kamu ni berbohong, wahai Muhammad. Maka Nabi pun berkata, sungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian daripada seksa yang pedih. Namun Abu Lahab yang memahami kata-kata Nabi itu berkata dengan sinisnya, dengan ancamannya, dengan marahnya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, celakalah kamu wahai Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya inikah sebab engkau mengumpulkan kami? Dia terus berlalu pergi. Allah lantas menurunkan ayat menyatakan sebenarnya yang celaka dan binasa itu ialah Abu Lahab dan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini satu kemukjizatan Quran, tuan-tuan ya. Izam Makmur. Turun ayat ni ketika Abu Lahab masih hidup, menyatakan bahawa dia akan masuk neraka.
Allah mengetahui perkara yang sedang berlaku yang akan datang. Abu Lahab tidak akan beriman. Maka ayat ini menyatakan final. Kerja dakwah telah dilakukan Nabi kita SAW, dan Abu Lahab sangat memahami mesej yang dikemukakan itu, malangnya dia menolak. Kerana bengkoknya hati dia, menyimpangnya pandangan pribadi dia terhadap Islam, terhadap Rasulullah. Kerana dia melihat bahawa kedatangan Islam itu mengancam kedudukannya, kehormatan dirinya, kemuliaannya. Padahal Muhammad SAW itu hanyalah anak saudara kepada beliau. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok ini strategi peringkat dalam dakwah. Maka kita perlu belajar apa sahaja yang kita lakukan mesti ada strateginya. Dalam bisnes ada strategi, dalam bercakap ada strategi. Kan? Semua benda ni kan ada strateginya. Perintah untuk menyatakan kebenaran secara terbuka. Tak kala Rasulullah SAW masih lagi terngiang-ngiang turunnya ayat dibacakan tadi, maka turun pula firman Allah, fasda' lima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah apa yang telah perintahkan kepadamu secara terus terang, wahai Muhammad, jangan kau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Sehubungan dengan itu, Nabi pun segera bangkit dengan tekad yang kuat menyuarakan kebenaran, menyeru untuk meninggalkan patung-patung berhala, mengancam, mengecam akal orang yang beriman terhadap patung berhala itu, menjelaskan hakikat Islam, membantah kebatilan akidah yang melancuni akal jahiliah pada masa itu. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ya, ini usaha dakwah dilakukan oleh berbagai peringkat. Alhamdulillah, orang muda, orang Korea berdakwah, orang Jepun pun, orang Cina, Malaysia pun berdakwah. Allahu Akbar. Ya, Dr. Zaki Naik pun baru berdakwah di Qatar. Kabarnya dah ribuan orang masuk Islam. Dan pemain bola sepak pun masih yang masuk Islam, masih lagi menyembunyikan keislamannya kerana takut ancaman, takut amaran, takut tekanan berlaku. Ramai yang telah masuk Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan tunggulah lepas ni perisytiharan yang akan dibuat. Keislaman mereka itu sikit sebanyak membantulah menjadi satu usaha dakwah kepada orang-orang lain. Ya, kepada kita orang Islam ni makin mudah-mudahan menjadi makin kuat. Begitu tuan-tuan ya, kerja dakwah ni berlaku. Kita ada kawan kat pejabat, orang baik, jujur, tapi belum ada hidayah untuk ni. Maka berdakwah dengan cara yang lemah lembut, sopan santun. Bercakap, bagi makan kat pagat yang bukan Islam itu contoh, tuan-tuan. Tunjukkan akhlak yang mulia. Pergi sembahyang Jumaat, jangan parking kereta berterabur, bersepah-sepah, berserakan. Kesian tuan-tuan ya, cakapnya macam budak-budak pula. Sembahyang tu lurus dah, tapi parking kereta tu Allahu Akbar, macam ular kena palu. Macam mana agaknya parking kereta bersepah macam tu. Lepas tu dah ambulans tak nak selamatkan orang, tak boleh lalu, tersekat, mati orang ambulans tu. Dosa tak agak, tuan-tuan? Dia berjawab, kita nak pergi enjoy suasana sungai yang indah, sejuk, kat kawasan tu mandi dengan keluarga, bawa nasi lemak, bungkus makan, lepas tu campak mengata-kata bekas makanan itu, kemudian tikus pun datang makan, air sungai tu kena kencing tikus, orang mandi mati kena kencing tikus. Macam mana, tuan-tuan? Dosa tak kita? Orang tu pula ada anak-anak. Tengok kan, sifat kebertanggungjawaban ni dalam diri kita kena dipertingkatkan, tuan-tuan. Bila Nabi SAW melihat bangkai seekor kambing tak dipedulikan oleh para sahabat, Nabi bersabda, "Ala tantafi'u Nabiya?" Kenapa kamu tak dapat manfaatkan bangkai kambing itu? Mereka berjawab, Rasulullah, ini bangkai. Rasulullah kata, aku tak suruh makan. Aku suruh kamu manfaatkan kulitnya barangkali untuk disertu ke, disamak ke, digunakan, dimanfaatkan ke. Begitu. Tengok bagaimana Nabi SAW mengajar idea recycle lama dahulu, supaya menjaga kebersihan, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini strategi Nabi, ya. Kemudian rombongan Quraisy berjumpa dengan Abu Talib. Beberapa orang kenamaan daripada kalangan Quraisy pergi berjumpa dengan Abu Talib. Saya berkata, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengutuk Tuhan-Tuhan kami, mengaibkan agama kami, memperbodohkan akal fikiran kami. Safahta alihatana. Oleh itu hendaklah engkau menghalang dia, atau biar kami menyelesaikan perkara ini antara kami dengan dia. Kamu juga seperti kami yang tidak sama pegangan dengannya. Oleh itu biarkan kami menyelesaikannya. Abu Talib membalas aduan mereka dengan lemah lembut. Tengok kan sikap Abu Talib walaupun tidak Islam. Ya, lemah lembut. Pada masa yang sama dia menolak cadangan mereka dengan baik. Selepas itu mereka pun beredar, Rasulullah SAW tetap terus menjalankan tugas yang menyeru kepada Islam dan menzahirkannya. Usaha menghalang jemaah haji daripada mendengar dakwah. Musim haji hampir tiba. Walaupun musyrikin ini tidak beriman kepada Rasulullah, tapi mereka masih menjalankan ibadah haji. Ibadah haji yang tini salim. Ya. Ini adalah ibadah haji yang telah pun dipesong, yang sudah tidak betul, dipengaruhi dengan unsur-unsur khurafat dan sebagainya, tuan-tuan ya. Dalam Islam, Nabi mengajar kita, khuzu anni manasikakum, ambil ibadah ini daripada aku, dengar daripada aku, belajar daripada cara Nabi SAW. Ya, tuan-tuan.
tuan nak menunaikan ibadat umrah, haji, insya-Allah kami di The Travel boleh uruskan. Ya, kita bawa umrah haji cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofi Emir. Musim haji hampir tiba. Orang Quraisy mulai bimbang sekiranya dakwah Nabi itu mempengaruhi jemaah haji dari luar. Mereka sedia maklum bahawa banyak rombongan orang Arab akan datang kepada mereka. Oleh itu mereka mesti mempunyai satu jawapan yang kukuh untuk diberikan kepada orang Arab tentang Nabi Muhammad SAW agar dakwahnya dapat dibendung. Oleh hal yang demikian, mereka pun berkumpul bersama Al-Walid bin Mughirah untuk membincangkan jawapan yang bakal diberikan. Nasihat Al-Walid kepada mereka, satukanlah pandangan kamu, jangan berbeza-beza. Hal ini kelak akan menjadikan kamu saling mendustakan satu sama lain dan bercanggah nanti. Mereka menjawab, kalau begitu, nyatakanlah cadanganmu. Kata Al-Walid, sesungguhnya kamu memberikan cadangan, aku mendengarnya. Mereka berkata, biar kita katakan Muhammad seorang pawang. Al-Walid berkata, tak mungkin. Demi Allah, dia bukan pawang. Kita sendiri pernah melihat bagaimana keadaan pawang merawat pesakitnya. Muhammad tidak layak dipanggil sebagai pawang. Tidak sesuai untuk dituduh sebagai pawang. Mereka berkata, biar kita katakan Muhammad itu seorang gila. Al-Walid menjawab, dia tak kelihatan macam orang gila pun. Kita kenal orang gila, tahu tentang sifatnya. Dia tidak seperti orang dirasuk, fikirannya bercelaru, tidak. Dan tidak tentu hara pun tidak ada pada Muhammad. Ujar mereka, kalau begitu, kita katakan Muhammad itu seorang penyair. Al-Walid menjawab, dia tak kelihatan macam seorang penyair. Kita sendiri tahu tentang syair, iaitu puisi, dari segala aspek keindahan bahasanya. Bahasa Muhammad bukan bahasa syair. Tengok tuan-tuan ya. Al-Walid ni seorang yang terpandang, yang terhormat di kalangan musyrikin Quraisy. Maka cadangan mereka lagi, biar kita katakan dia seorang ahli sihir. Al-Walid berkata dia bukan ahli sihir kerana kita kenal sangat ahli sihir. Apa yang dilakukan Muhammad itu tak ada pun unsur-unsur meniup ataupun menyimpul tali seperti kelakuan ahli-ahli sihir. Tengok ya, musyrikin ni berusaha untuk melabel Nabi dengan satu label yang semua orang bersepakat dengannya. Dan nanti kalau datang rombongan-rombongan Arab ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang Arab daripada tempat-tempat lain ini, maka mudah untuk mereka menjawab kenapa jangan dekat Muhammad SAW itu. Sekarang mereka balah-balah apa benda nak kata. Sa'adah, Sa'adah Abdul Rahim, ahlan sahlan. InsyaAllah bagus ni nama Sa'adah. Bahagian Mereka berkata, kalau begitu apa yang hendak kau katakan? Walid berkata, demi Allah ucapan Muhammad sedap didengar. Akarnya semerbak harum. Wa innalahu latalawa, dan rantingnya buah lebat. Mughadikun asfala, apa yang kamu dengar itu kamu ketahui, apa yang kamu label itu adalah palsu belaka. Namun cadangan yang paling hampir untuk kita katakan terhadapnya, katakan dia seorang ahli sihir. Ya Allah, Al-Walid ni dia tahu bahawa Nabi kita betul tuan-tuan, tapi hatinya keras. Al-Walid ni bapa kepada Khalid Al-Walid tuan-tuan Al-Walid, dia tahu kebenaran yang ada pada dakwah Nabi. Ya, Zaidah, terima kasih Singapura clear tolong pass dah, tolong share lah link ni kepada teman-teman yang lain. Moga ada pahala untuk kita sama tengah hari ni sambil nak sembahyang zuhur je lagi. Baik. Berkenaan dengan sikap Al-Walid ini, Allah menurunkan ayat firman-Nya surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Sungguhnya disebabkan dia telah memikirkan dan mereka-reka bagi tuduhan terhadap Quran. Lantas binasalah dia sebagaimana dia berani mereka-reka demikian itu. Oleh itu binasalah dia sebagaimana dia berani mereka-reka yang demikian. Kemudian dia merenung dan memikirkan berkali-kali tapi gagal. Sesudah itu dia memasamkan muka serta bertambah kerut dahinya. Cantiknya ayat ni, thumma abasa wa basar. Seterusnya dia berpaling daripada kebenaran serta berlaku sombong lagi angkuh. Dia berkata, ini tidak lain tidak bukan hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari daripada ahlinya. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Siapa kata ni tuan-tuan? Allah kata. Allah melabelkan Walid bin Mughirah ini, pakar, konsultan, rujukan golongan Quraisy ini, yang sepatutnya berkata kebenaran Nabi, tapi dia pun sama-sama memusingkan fakta itu untuk menyatakan perkara yang buruk itu tuan-tuan. Allah zahirkan dalam Quran tuan-tuan. Kita pada ini kalau bercakap, orang record, orang boleh pamerkan. Lain kita cakap, lain kita buat. Ya.
Semua orang tahu tapi ramai yang tak tahu. Maka terus yang terbelit tu terbelitlah. Kan tuan-tuan, itu sebab toko-toko scammer dan juga ajaran skim cepat kaya ni kaya raya kerana ramainya orang tidak tahu temelang mereka, penipuan mereka. Tapi apa yang Allah sebut ni Allah sebut tuan-tuan. Yang tadi itu mungkin betul, mungkin salah. Tapi yang ni Allah SWT sendiri menyatakan tentang kejahatan, konspirasi dilakukan oleh bapa konspirator pada masa itu, iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah ini tuan-tuan. Ya. Akhirnya mereka pun menetapkan kata putus untuk melaksanakan cadangan tersebut. Mereka duduk di tepi jalan ketika orang ramai berbondong-bondong datang untuk menaiki ibadah haji. Setiap orang ditemui oleh mereka akan berikan peringatan dan amaran supaya berhati-hati dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama mereka telah menyatakan perihal Nabi sebagaimana yang telah disepakati dirancang sebelum itu. Dalang yang mengetahui tindakan itu ialah Abu Lahab. Semasa Rasulullah SAW pergi berjumpa orang ramai musim haji, tidak kiralah sama ada rumah-rumah mereka di pasar Uqab, Majannah ataupun Zil Majas untuk mengajak mereka kepada Allah. Pada masa itu Abu Lahab akan menyusul di belakang sambil kata, Jangan kamu ikut kata-katanya, dia ini terpesong agamanya lagi pendusta. Tindakan itu menyebabkan orang Arab datang ke Mekah semasa musim haji tahun itu. Disampaikan berita kepada mereka dan tersebarlah khabar angin tentangnya di segenap pelosok tanah Arab. Allahu Akbar. Tengok kejahatan dilakukan oleh golongan musyrikin, tetapi dakwah ni tetap berjalan. Ia ibarat air bah yang datang ke satu tempat, tak ada tempat yang selamat daripada air bah ni tuan-tuan. Pengaruh Islam ini masuk hari ke hari ke dalam hati manusia yang tahu kebenaran dan ingin mencari kebenaran. Tapi hati yang telah buta dan disogok dengan kebendaan itu memang sukarlah untuknya menerima. Ya. Baik. Rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam telah dipilih oleh Rasulullah menjadi base, iaitu markas dakwah. Kerana lokasinya strategik. Tuan-tuan ikut kami menunaikan ibadah umrah. InsyaAllah grup yang kasih pimpin dulu 7 bulan ni. Dan esok ada satu grup pimpinan Ustaz Muhammad di Tawau. Ada salam Ustaz Muhammad dan juga jemaah di Tawau. Ramai ikut Alhamdulillah pada hari esok jalanan. Kami akan pergi ke tempat-tempat ni. Satu trip yang kita rancang namanya Jalan-jalan Subur Iman. Jalan-jalan tambah iman, jalan-jalan bangunkan iman dalam diri. Jadi tuan-tuan, lokasinya dipilih oleh Rasulullah kerana strategiknya lokasi tersebut. Tambahan pula Arqam merupakan salah seorang keluarga besar Abu Jahal. Maka tindakan ini tidak menimbulkan syak dari kalangan Quraisy sebagai tempat perkumpulan muslimin. Ia terletak di utara bukit Safa. Kalau tuan-tuan memiliki buku ni, ada gambar ditunjukkan ni. Nampak? Ya, kat mana lokasi dakwah Nabi SAW ini, kerana kedudukannya dekat dengan Kaabah dan senang untuk dihadiri oleh orang-orang Arab pada masa itu, sahabat-sahabat Nabi. Tempatnya agak tersembunyi. Baik. Kita bagi bab berikutnya sikit lagi. Saya tamat berkuliah tengah hari ni. Penghijrahan pertama ke Habsyah. Tuan-tuan tahu tak bahawa Nabi telah pun berhijrah, memerintahkan para sahabat berhijrah ke Habsyah. Nabi tidak berhijrah, tapi Nabi telah menghantar golongan ini bagi menjaga agama mereka, keselamatan mereka daripada dianiaya oleh penduduk Mekah. Maka Nabi telah pun membenarkan mereka, menyuruh mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Penindasan terhadap umat Islam makin membarah. Ia mula dengan pada pertengahan atau penghujung tahun keempat kenabian, maka orang Islam mula merasakan keselamatan mereka terancam hari demi hari. Oleh itu mereka mencari jalan keluar dari Mekah untuk menghindari penyiksaan yang lebih dahsyat. Oleh demikian Allah Ta'ala menurunkan wahyu menggambarkan bumi Allah ini tidaklah sempit. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ingatlah orang yang buat baik di dunia akan mendapat kebaikan yang sebenar di akhirat, dan ingatlah bumi Allah ini luas. Sungguhnya orang yang sabar saja akan disempurnakan pahala mereka tanpa terhitung. Ayat ke-10 surah Az-Zumar. Az-Zumar ni surah yang Nabi suka baca, setiap malam Nabi membacanya kerana ia menceritakan tentang akhiran kehidupan orang beriman, iaitu masuk syurga. Berbondong-bondong mereka masuk syurga, berpegang-pegang tangan tuan-tuan. Surah Az-Zumar ni, kalau kita nak ikut cara Nabi, sunat dibaca setiap malam. Baik. Dalam ayat ini menyuruh umat Islam untuk mencari perlindungan. Seandainya tekanan terhadap agama mereka itu makin menekan, makin serius, sebagaimana berlaku kepada Ashabul Kahfi yang telah melarikan diri masuk dalam gua kerana dakwaan dan juga tekanan yang diberikan oleh Maharaja itu untuk mereka murtad. Baginda mengetahui bahawa An-Najasyi merupakan seorang raja yang sangat adil. Oleh itu Nabi pun memerintahkan umat Islam berhijrah ke Habsyah.
Raja Habsyah ni terkenal dengan sikap tidak menzalimi sesiapa pun. Ingat di mana tempat itu ditegakkan keadilan, maka negara itu akan prosper. Tapi di negara yang bersikap kezaliman, rasuah berleluasa, maka kehidupan akan dihimpit oleh kemiskinan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hari ini kita sebut malangnya negara-negara maju, semuanya negara bukan Islam. Kerana wealth distribution dia betul, semua orang dapat bahagian. Tapi di negara umat Islam, sebutlah tuan-tuan, penganiayaan, kezaliman, rasuah. Nak berniaga saya kena ulur rasuah, letak rasuah tak jalan, semua pihak terlibat, pihak berkuasa tempatan pun terlibat. Pegawai kerajaan yang ada gaji tiap-tiap bulan pun minta rasuah lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kezaliman berlaku berleluasa. Tuan-tuan ingat negara yang dilaksanakan keadilan, kejujuran dalam pentadbiran akan prosper walaupun dia kafir. Ya, walaupun negara kafir. Tetapi Nur Wahidah jamaah, kalau negara itu padanya ada unsur banyak rasuah, berleluasa, rampant, semua peringkat melibatkan rasuah, maka penganiayaan hak berlaku. Orang minta kerja beribu-ribu diiklankan dalam akhbar, tapi sebenarnya semua dah ada, tempat itu telah pun terisi. Yang buat iklan tu wayang belaka, sianya orang Islam, tuan-tuan. Mereka dibunuh prospek masa depan mereka. Anak-anak yang bijak yang patutnya bekerja di tempat-tempat jawatan penting ni dinafikan hak yang diberi itu tak berkelayakan. Maka kezaliman luasa, negara akan hancur, tuan-tuan, rosak dari dalam. Apa nak buat? Ketika berlakunya kezaliman terhadap orang Islam dekat Mekah ni, maka Nabi memerintahkan sebahagian daripada umat Islam yang berkemampuan untuk berhijrah ke Habsyah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, maka berhijrahlah sekumpulan lelaki yang terdiri pada 12 orang lelaki, 4 orang wanita ke Habsyah. Mereka diketuai oleh Uthman bin Affan dan isinya iaitu puteri Rasulullah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan berlaku pada waktu malam dalam keadaan tidak dizari oleh golongan Quraisy. Mereka menuju ke pelabuhan Syuaibah. Mereka bernasib baik kerana ada 2 kapal dagang yang sudi membawa mereka ke Habsyah yang dikenali sehari ini sebagai Ethiopia. Dulu Ethiopia ni prosper, tuan-tuan. Yang mulia Raja Ruzin. Sebaik saja perjalanan mereka disedari oleh Quraisy, mereka pun mengejar, tetapi orang Islam telah pun selamat kerana telah melepasi kawasan pelabuhan itu. Apabila tiba di sana, mereka mendapat layanan yang sangat baik oleh Raja Habsyah. Tak lama kemudian mereka mendapat berita mengatakan kononnya Quraisy semua telah masuk Islam. Ini rumors yang sampai. Mereka pun pulang ke Mekah dalam bulan Syawal tahun yang sama. Mendengar berita orang Mekah semua masuk Islam, mereka pun pulanglah ke Mekah berbondong-bondong. Semua pulang, ingatkan Mekah dah bertukar menjadi negara Islam. Walau bagaimanapun tak kala mereka hampir sampai di Mekah, mereka mendapat tahu berita itulah cerita dusta. Tak adalah mereka hakikat yang sebenar. Mereka pun pulang semula ke Habsyah. Ya Allah, susahnya dalam dakwah. Ingat dalam dakwah ni takkan dibentangkan untuk kita kapet merah. Mesti bersusah-susah. Kerana kerja dakwah ni kerja para Nabi. Mana ada Nabi dapat layanan yang baik? Di peringkat awal dakwah mereka, bila mereka berjaya, barulah datang ramai orang masuk dan jadi munafiqun. Itu satu fenomena pula. Itu yang kita nak kena belajar. Dan dakwah ni tak ada jalan kemudahan, tuan-tuan. Mesti lalu kesukaran, kesulitan sehingga datang kemenangan. Hijrah ke Habsyah kali kedua. Penyiksaan orang Quraisy terhadap Islam, umat Islam makin bertambah dahsyat. Tambah bila mereka susah hati bila mengetahui Raja Habsyah beri layanan yang baik kepada orang Islam yang melarikan diri ke sana. Oleh demikian, kaum Quraisy pun berusaha untuk menghalang orang Islam dari keluar dari Mekah. Kerana mereka menyedari terdapat rancangan hijrah ke sana kali kedua. Walaupun begitu, orang Quraisy masih lagi gagal menghalang mereka. Berikutan umat Islam bertindak terlebih dahulu. Mereka turut beruntung kerana Allah memudahkan mereka untuk bertolak. Tengok tuan-tuan, ini ada gambar, nampak? Gambar peta penghijrahan para sahabat ni, nampak? Tengok ni, dari Mekah menuju ke Syuaibah. Kemudian pergi ke Mesir, ke bahagian selatan ni, iaitu Ethiopia, tuan-tuan. Nampak ni, Eritrea. Dulu negara ni negara makmur, tuan-tuan. Nampak tak nampak sangat ni. Tengok dekat sikit. Nampak kan? Ini keistimewaan buku yang kami garapkan, tuan-tuan. Ada berbagai unsur mapping kat dalamnya, unsur animasi, supaya kita dapat menyedari, membayangkan, cerita kat anak-anak boleh tunjuk ni. Baik.
Orang Quraisy merasa tidak senang dengan layanan diberikan oleh Habsyah kepada orang Islam. La ilaha illallah wa Rasulullah punya dengkinya, busuk hatinya golongan musyrikin ni. Dia lihat, dia mendapat tahu bahawa Raja Najasyi melayan baik orang Islam ditindas mereka. Apa mereka buat? Sehubungan itu mereka pun memutuskan untuk menghantar dua orang lelaki yang bijak, iaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pada masa itu kedua-duanya belum masuk Islam. Amr bin Al-As ini dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah ingin memanggil semula dan memujuk semula Raja Najasyi supaya menarik balik suaka politik yang diberikan kepada umat Islam. Punya busuk hatinya, dengkinya tuan-tuan. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Golongan musyrikin ini memang tidak mahu membiarkan cahaya Allah itu terang benderang, tuan-tuan. Itu yang cuma mereka tutup kebaikan orang-orang Qatar tu. Habis main bola, anak-anak kecil datang bagi halawiyat, bagi kurma, bagi susu, dengan harapan menarik mereka kepada Islam. Mana ada cahaya lebih baik pada itu, tuan-tuan? Meraihkan tetamu, menghargai orang datang, melarang LGBT. Tuan-tuan yang boleh buat sekalian, baik. Mereka pun diutus untuk menghadap Najasyi, iaitu Raja Habsyah. Namun sebelum mereka menemui pembesar-pembesar yang terlebih dahulu, mempersembahkan bagian hadiah. Setelah menyampaikan hadiah itu, mereka berdua pun menyatakan hajat utama mereka ke sana. Nanti saya sambung lagi cerita, saya bagi suspense sikit apa yang berlaku. Adakah Raja Najasyi menerima cadangan mereka itu ataupun sebaliknya? Apabila dibacakan ayat-ayat yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu kan Raja Najasyi ini Kristian. Jadi apa pandangan Islam terhadap Raja Najasyi, terhadap cerita tentang Jesus, cerita tentang Isa itu dalam Quran? Apakah menyebabkan Najasyi marah ke, ataupun dia gembira ke, atau dia menangis ke, apa dia buat? Kita nak tahu cerita ni, bagi suspense sikit, tuan-tuan ya. Maka Amr al-As ni cuba untuk meledakkan idea kemarahan orang Quraisy ini, dipindahkan kepada Raja Najasyi yang menggambarkan sikap umat Islam dan pandangan Islam terhadap Kristian, menyebabkan pergaduhan. Tapi apa yang berlaku sebenarnya? Nanti kita sambung bagi suspense sikit. Pukul 1:30 Alhamdulillah dapat kita membaca sirah Nabi kita yang mudah-mudahan menumbuhkan iman dalam diri. Ketika Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah merupakan orang yang paling saya cinta selepas diri saya sendiri, diri saya yang paling utama. Maka Nabi menyatakan, belum sempurna imanmu wahai Umar. Umar radhiyallahu anhu balik temang-manggu, bingung, berfikir. Akhirnya beliau datang berjumpa Rasulullah SAW, mengatakan Rasulullah lebih dicintai daripada segala-galanya. Barulah Nabi bersabda, al-ana ya, sekarang waktunya wahai Umar. Jadi cinta kepada Nabi ini tidak akan lahir. Setakat saja dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih semua yang hadir. Nanti kita jumpa lagi Kita sambung lagi cerita apa yang berlaku terhadap Raja Najasyi ni. Apakah mereka menolak, marah, atau apa yang akan kita saksikan selepas ni, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fauziah Ismail. Terima kasih semua